muka surat 79, tajuknya tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Nah, itu dia tajuknya. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati sekalian, apa kata pengarang kita ataupun guru kita Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini? Dia kata tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الخير والأمن والسلامة والعفو والعافية والعناية والرحمة والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang bermaksud demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan di kalangan mereka seorang rasul dan nabi untuk mengajar mereka tentang ayat-ayat kebesaran Allah Azza wa Jalla dan untuk mendatangkan satu proses pembersihan jiwa dan mengajar mereka tentang Al-Quranul Karim dan ilmu, sedangkan mereka berada dalam kesesatan sebelumnya. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Imran ayat 164. Yang berbahagia dan hormati, yang dikasihi dan kuasa pengurusan Ledduha Masjid Al-Falah Subang Jaya, UIC 9 Subang Jaya dan seluruh
kehadiran pada pagi ini di kalangan para muslimat juga para muslimin. Pertama-tama kita merafa' syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat masa yang amat berharga yang dapat kita sama-sama manfaatkannya demi untuk kita meraih pesahaja pintu kerahmatan dan keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di sebalik masa waktu yang amat berkat ini. Yang keduanya, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat kesihatan yang masih Allah bekalkan kepada kita, walaupun dalam cabaran semasa yang disebutkan oleh Kak Salwa kejap tadi, siapa dengar dari belakang tadi, situasi yang masih belum aman, yang tidak boleh kita merasa segar ataupun selamat sejahtera, kerana ianya merupakan ancaman yang belum sampai ke penghujungnya. Soal kita dah keluar ke mana-mana, bekerja, berjalan, bahkan melancong ke negara dan negara, itu perkara tak dapat tidak berlaku. Sekatan tak boleh dilakukan lagi. Tapi pada yang sama, kita kena ingat bahawa kita masih dalam ancaman. Dan pada pagi ini pun, kalau tuan tengok dalam berita harian, di berita harian pagi ini, berita terkini, COVID-19 kembali mengancam. Kes positif melonjak ribuan sehari. Di China sekarang ini 30 juta di arah berkurang. Berita semalam. Ini berita daripada Sinar Harian lah. Rasmi juga berita ini. Jadi ini semua merupakan di antara kenyataan-kenyataan yang tidak ramai ketahui kerana tidak ada suatu khabar yang orang kata apa, yang terbuka. Semalam saya, ini live kan, tapi tak apalah, semalam saya buat satu medical check-up tahunan, setahun 2 kali dah mula dah, dalam 3 tahun belakang ini. Doktor berkaitan yang propagator yang buat check-up saya sebut kes COVID SCU makin meningkat sekarang, cuma tak ada khabar rasmi. Itulah wording sebut. Jadi kita boleh fahamlah, ya. Jadi mudah-mudahan apa pun yang berlaku, semuanya merupakan sebahagian ujian daripada kehidupan yang kita sedang lakukan. Kita nak kata apa lagi dalam isu ancaman penyakit yang begini berbahaya. Saya kira kita nak kata lebih pada itu, kita tak boleh kata dah. Melainkan datang dalam bentuk dugaan daripada Allah kepada kita semua. Allah uji kita. Dan ujian yang datang ini dalam susunan yang pelbagai. Penyakit, cara penyakit. Sosial, cara sosial. Pembunuhan, cara pembunuhan. Aksiden, cara aksiden. Kematian kan aksiden pun boleh tahan juga. Ini semua bencana yang Allah datangkan kepada kita, dengan kita tak boleh bercakap lebih melainkan Subhanallahil Azim. Betullah kewajipan kita yang paling utama ialah dalam kerangka COVID-19, SOP kita patuhi, doa kita panjatkan. Kita yang tak kena ujian, jangan kata kita tak dikenakan ujian. Belum tentu hari ini bukan kita, mungkin besok giliran kita. Tapi apapun cerita kita ialah ia sebenarnya untuk mengajar kita untuk benar-benar kita kembali kepada Allah. Itu jawapan yang paling tepat. Apabila berlaku satu bencana musibah, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, surah dalam satu ayat Allah sebut kepada kita, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amalu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum. Allah sebut kepada kita berlakunya bencana kemusnahan penyakit di bumi ini untuk mengajar kamu, untuk kemerasakan, liyudhiqahum, dan kata Allah supaya kamu dapat kembali pulang kepada aku, kata Allah SWT. Kembali macam mana? Dengan taubat, istighfar, pulangkan hak Allah semula dalam urusan beragama,
daripada sudut kepimpinan negara sampai kepada orang bawah biasa, baliklah kepada agama. Cukuplah dari sudut dosa ke, kejahatan ke, sosial yang buruk ke, cukuplah. Tak kira ini bukan satu perkataan yang sekira kecil makna kepada kita, peringatan besar. Kalau pemimpin, cukuplah di sudut berebut kuasa secara zalim, rasuah yang melanda sampai tak ada terhitung angkanya, penipuan secara deras, secara kasar, secara terang nyata berlaku. Rakyat pula mengaji dan belajarlah. Situasi ilmu kena cari. Ini semua benda-benda kita boleh nak tutup lagi dah. Benda-benda yang busuk ni tutup macam dia kan busuk. Ya, betullah kita peringatkan diri masing-masing lah. Kalau saya ada anak-anak yang membesar, ingatkan Abang Long Kak Lang, hiduplah dengan ilmu, jangan hidup dengan dosa, dengan maksiat. Kalau berkuasa, jangan semua kuasa. Ada kuasa, jangan salah guna kuasa. Itu kita ingatkan. Dan kita pun sama. Kena ada ilmu, cari ilmu, Quran kena dapati, dekati. Tuan-tuan, Allah uji kita. Allah uji kita dengan pelbagai ujian. Tambahlah ke As-Salwa. Pada menyambut kata Salwa tadi. Dengan musibah, bencana macam-macam. Dan bukan saja Allah kirim bencana yang menimpa dari sudut itu, Allah tarik pula orang-orang berilmu ke kita. Pagi ini pun kematian seorang yang hafiz Al-Quran, ya. Seorang yang hebat dalam Quran, Al-Ustaz Ni Azizan Datuk Haji Nik Jaafar. Mungkin orang tak kenal, tapi kalau orang yang ada ilmu Quran, dia kenal siapa Ustaz Ni Azizan Datuk Haji Nik Jaafar. Meninggal jam 7.30 pagi tadi kerana komplikasi paru-paru. Baru usia 44 tahun, 48 tahun, telah 48 tahun. Muda, meninggal. Ahlul Quran lah, kalau bahasa mudah, Ahlul Quran, dalam darjah Quran, Tarannum, segala-gala dia ada belaka. Jadi orang macam ni kita nak kata bukan orang alim, ya, orang alim, ya, anak murid bukan 100, beribu orang di sekolah rendah sampai orang tua dewasa meninggal pagi tadi. Kehilangan yang bukan kecil kepada kita, ya. Jadi saya sebut ini bukan apa, tabaklah muqaddimah tajuk ini, bukan nak sedih, tapi nak angkat balik kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir mendengar pun live. Jom sama-sama kita insafkan diri masing-masing. Tak ada jalan dah kita sebenarnya dalam dunia yang hampir penghujung. Saya berani cakap sebab kenyataan kita sekarang ni, dunia seolah sampai kepada penghujung dah, Kak Salwa. Dunia hampir kiamat. Itu saja. Tapi janganlah pula dengar ke mana kena mesti kerja, buat ibadat. Tidak begitu. Terus kalau urusan kerja kita. Tapi dalam duk buat kerja cari bapa sekali, ingatlah Allah SWT. Ingat agama, dosa, pahala. Carilah kebaikan. Carilah ilmu dan pahala. Itu sahaja. Taubat cepat-cepat. Jangan angkuh dengan Allah SWT. Jangan lupa daratan, lautan dalam soal kita dengan agama. Cari harta yang halal, jangan yang haram. Walaupun 10 sen pun, rasuah jauhi. Walaupun setengah sen, usaha 1 juta, setengah sen pun tidak. Tak nak, kita tak reda masuk dalam kantong hidup kita ni yang haram hukumnya. Dia tidak akan menangkan kita sama sekali. Dunia tak akan menang, akhirat tak akan menang. Bab harta, masuklah kerja-kerja, menipu orang, dusta, skema orang ni contohnya. Ini semua benda yang maksiat. Maksiat yang besar, yang boleh menjaga Allah kirimkan bencana di atas kesilapan tangan kita berdosa. Jadi benda macam ni memang berat kita nak sebut. Tapi saya kira ini bukan peringatan yang kecil, ini peringatan yang besar yang agama sendiri sampaikan kepada kita. Dunia seolah-olah di penghujungnya. Dah hampir tamat usia dunia ini. Ini bukan jangkaan angan mak jenin, tapi ini adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kita kena ambil jalan segera untuk pulihkan. Kalau hati kita masih keadaan kering dengan iman, basahlah dengan iman. Kalau jiwa kita masih kosong dengan ilmu, carilah ilmu sebanyak mungkin. Kalau hati kita masih jauh daripada hidayah Allah, datanglah untuk cari hidayah Allah. Kalau jiwa kita masih tak apa nak faham agama, carilah ilmu agama. Kalau hati kita masih tak berapa nak percayakan akhirat, percayalah pada akhirat. Kalau hidup kita masih jauh daripada keimanan, kemaskan. Itu saja.
Jadi mudah-mudahan saya kira pada pagi ni mukadimah ni saya pun tak jangka macam tu. Tak jangka sebut macam ni tuan-tuan. Tak ada perancangan pun. Tetapi bila Kak Salwa sebut tentang ancaman COVID macam-macam, Allahul Musta'an, pada Allah kita berserah, pada Allah kita bermohon, pada Allah kita minta segala pintu keselamatan, keamanan. Amin ya rabbal alamin. Teruskan hidup, tapi hidup yang ada batas-batasnya. Teruskan cari harta, tapi harta yang ada batas-batasnya. Teruskan cari apa saja nikmat dunia, tapi nikmat dunia yang ada kawalannya, bukan nikmat yang bebas dan nikmat yang tak ada sempadan agama. Tak ada. Ya, orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin diajar ada sempadannya. Sempadan tu ada. Dia tak langgar sempadan. Langgar sempadan, kita akan alami banyak musibah dan bencana. Bila jaga sempadan, selamat sejahtera. Macam orang sembahyang lah. Jam zuhur, belum masa masuk, tiba-tiba nak sembahyang zuhur pukul 5 petang. Mana boleh? Ya, sembahyanglah zuhur pada jamnya. Samalah juga sempadan dalam ibadat Ramadan kita. Puasalah tapi sepadannya sampai masa buka puasa. Contoh macam itulah. Kita bersama agama ni ada sempadannya. Sepadan kita hidup, batasnya apa dia? Halal, haram. Halal buat, yang haram tinggal. Walaupun sikit pun haram, tetap haram dalam agama. Jadi ini di antara benda-benda yang saya kata untuk saya lah, bukan untuk orang lain. Mudah-mudahan ada manfaat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, balik kepada topik kita. Dah masuk minit ke-20 baru nak masuk topik apa cerita Ustaz ni. Tadi pun isu agama juga kita sebut-sebut lah ya, dalam kesempatan. Baik, kita masih lagi berbicara tentang isu Al-Quran, bagaimana adab kita dalam kita nak bersama Al-Quranul Karim, dan tajuk terakhir kita ialah memuliakan Al-Quran. Pada pagi saya nak terus lompat kepada muka surat yang ke-79. Saya tak nak bincang muka surat 78 dan sekitar itulah. Yang tu saya rasa tak masuk sangat dalam kerangka perbincangan yang kita perlu bawa. Saya nak masuk kepada muka surat 79, tajuknya tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Nah, itu dia tajuknya. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati sekalian, apa kata pengarang kita ataupun guru kita Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini? Dia kata tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Tidak kira sama ada seorang itu boleh menuturkan ke bahasa Arab dengan baik ataupun tidak, di dalam atau di luar salat. Jika dia membaca Al-Quran di dalam salat dengan bahasa tersebut, salat tidak sah. Inilah pandangan mazhab kami, itu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Malik, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Abu Bakar Ibnu Al-Muzzi. Ini ulama-ulama yang hebat-hebat. Namun begitu ada pandangan yang agak syadz, iaitu pandangan daripada Imam Abu Hanifah yang berkata ia adalah harus dan solatnya sah kalaupun baca Quran tidak dalam bahasa Arab. Kita dalam hal ini kita kena lebih berpandangan menurut jumhur ulama, jumhur ramai, ulama ramai. Jadi dalam pandangan ulama ramai, Imam Syafi'i, Imam bin Hanbal, termasuklah daripada Imam Malik sendiri, dan disokong ulama-ulama yang lain, maka Quran tidak boleh dibaca melainkan dengan bahasa Arab, apalagi dalam solatnya. Luar solat pun tidak sah juga. Baca Quran dengan bahasa Melayu, ya, luar solat pun tidak dianggap bacaan Quran. Dalam solat tidak sah. Jadi hukum ini qat'i, sabit, dan kata Imam Nawawi rahmatullah dalam kupasan yang lain, tidak munasabah sama sekali. Bila Al-Quran walaupun Allah turun dalam bahasa Arab, ia adalah merupakan lisanun mubinun, lidah yang boleh bahasa Arab, semua lidah, tak kira siapa. Adakah tidak, ini pandangan ulama, adakah sesuatu yang pelik dan ajaib bila Allah yang turun Al-Quran
Tiba-tiba Al-Quran tak boleh dibaca oleh semua orang. Pelik dan ajaib. Sebab siapa ciptakan manusia? Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Hujurat Allah sebut, "Inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Kami yang ciptakan manusia, laki, perempuan, bangsa yang pelbagai, warna kulit pelbagai, kami yang ciptakan manusia, kata Allah. Kami ciptakan manusia, baik bangsa tak sama, walaupun muka tak sama, kulit tak sama, warna tak sama, bahkan laki perempuan berbeza keadaannya, kata Allah kami ciptakan. Bila Allah ciptakan manusia, tidak logik bila Allah berikan kita Al-Quran sehingga ada orang boleh, ada orang tak boleh. Sebut Quran, orang Melayu boleh, Afrika tak boleh, orang Arab boleh, orang Amerika tak boleh. Tak logik di akal. Sebab kalaulah begitu, tandanya Allah tu maha lemah, maha dhaif. So Allah tak boleh berikan satu kitab yang semua orang boleh ikuti, baca dan ingat dengan sempurna. Tak, itu benda mustahil. Mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Ini pandangan ulama dalam mengupas tentang Quran ini, kitab untuk semua manusia. Betul Allah sebut dalam Al-Quran, dia tu Quran dalam bahasa Arab. Allah sebut dalam Al-Quran bahawa Quran turun dalam bahasa Arab yang jelas. Contohnya daripada satu surah kita sebut sini, Allah sebut wa nazzalna 'alaikal kitabah, dan kami turunkan Al-Quran. Bahasa Arab ke bahasa apa? Bahasa Arab. Tibyanan, menjadi sesuatu yang jelas untuk semua orang, tak kira siapa. Allah sebut begitu. Jadi dalam kata para ulama adalah mustahil Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran tiba-tiba setengah orang boleh faham dan baca, setengah kelompok manusia tak boleh nak faham dan ingat Quran. Tidak, tak akan berlaku. Sebab itulah sejarah terpapar kepada kita bahawa Al-Quran, misal bahasa Arab ini bahasa yang orang boleh kuasai. Saya tanya puan-puan sendiri, setakat maklumat kita ada, Imam Al-Bukhari Arab ke bukan Arab? Bukan Arab, daripada Bukhara. Bukan Arab, tetapi menguasai hadis-hadis Nabi dengan begitu sempurna sehingga kitabnya ditulis bahasa Arab, syarahan dan kupasan ulasannya. Dia Arab ke tidak? Bukhara, bukan Arab. Contoh kita ambil lah. Dan ramai tokoh-tokoh yang lain. Al-Imam An-Nasaiburi daripada Naisabur, bukan Arab, tetapi dia adalah seorang tokoh dalam bidang hadis, bahkan dalam bidang tafsir. Dia sejarahnya terbukti bahasa Arab adalah bahasa yang boleh dikuasai oleh semua manusia, tak kira siapa pun mereka itu. Jadi ini satu penegasan yang kita boleh sebut pada pagi ini. Al-Quran bila Allah turunkan dalam bahasa Arab, ia adalah kitab yang boleh difahami, dibaca, dan diamali oleh semua orang, tak ada siapa. Tinggal lagi nak tak nak saja. Pengalaman kita ada dalam masyarakat kita. Kita pada masa awal kita Quran, kita rasa susah tak? Susah, saya rasa susah. Mula-mula kita majlis Quran dulu kecil-kecil, menangis lah. Sebab apa menangis? Susah nak sebut abata tabada. Ya, dia sekarang abata lah. Dulu alif bata a, alif bawah i, depan o a u, salah sebut pelupuk kena sekali. Ya. Oleh tok guru kita, tok guru ayah pula. Sudah. Menangis 2 jam, baca 2 minit. Masa menangis lebih panjang daripada ayah pula jenisnya berkeras dengan anak dia budak kotang je. Akhirnya kita rasa susah bahasa Arab ini. A, I, U tu dah payah dah. A, data A nak sebut kadang bertukar. Ba, data Ba, tak baca, tak baca Ba, baca B. Akhir pelupuk kena. Tuan-tuan sekalian. Tapi akhirnya, kita dah mengaji, kita belajar. Hari ini, Allah rezeki kepada kita yang hadir pada pagi ini, boleh baca surah Yasin dengan betul. Al-Mulk dengan betul. Surah Al-Imran dengan betul. Kita boleh mati. Nak cerita tuan-tuan bahawa nikmat Al-Quran itu kita belajar dapat. Dan saya meyakinkan di tuan-tuan semua,
Bila ada keyakinan dalam jiwa kita untuk membaca Al-Quran, belajar Quran daripada tak tahu, jangan bimbang. Sebab Allah tidak pernah letakkan dalam hati orang yang beriman kesempitan. Allah akan buka. Akhirnya Quran masuk di jantung hati. Sebab Quran kalam Allah. Tak kira apa bangsa boleh. Itu satu. Yang keduanya, itu pandanganlah kupasan sikit. Yang keduanya kata para ulama, kenapa Al-Quran tidak boleh dibaca melainkan bahasa Arab? Kerana asas penurun Al-Quran dalam bahasa apa? Quran itu bahasa Arab. Daripada awal turun atas Nabi, bahasa Arab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad dengan nama Tuhanmu. Itu bahasa Arab. Bukan bahasa Hebrani, bukan bahasa Hebron, bukan Ibrani, bukan tidak. Tapi dengan bahasa Arab yang tegas, yang jelas, yang terang. Daripada awal hingga akhirnya. Kalau begitulah asal usul bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, maka jangan ada tangan nak mengubah Al-Quran dengan diberi terjemahan, dibaca terjemahannya. Maka dikatakan Quran boleh dibaca dengan terjemahan. Maksudnya, ikut bahasa masing-masing. Kamu orang Melayu, baca Al-Quran. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku mohon berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada syaitan durjana. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya Engkau kami sembah. Engkau maka mohon bantuan pertolongan. Tunjuklah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang betul dan benar. Bagaimana Engkau berikan jalan baik kepada orang sebelum kami. Jangan sesatkan kami macam Engkau. Tuan-tuan, saya baca Quran tu, Quran Melayu, iaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ke tuan-tuan tak perasan? Perasan, mengaji perasan lah. Tapi Alhamdulillah lah, kalau saya baca Al-Muq, tengah-tengah belaka. Ya? Terjemah Melayu tak ingat lagi tu. Tapi tuan-tuan dengar pun tak seronok. Nakal pun dah nak ketahui pun ada. Betul lah ayat tu tentang Tuhan, Quran, tetapi bunyinya tak pernah elok mana. Berbeza kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lain. Dia punya sebutan, dia punya lafaz, makhraj, taranum sikit-sikit ada, walaupun tak banyak taranum. Lain daripada kita baca dalam bahasa Melayu. Jadi kalau ada orang kata boleh saja baca ke Melayu, tak ada masalah. Boleh dengan makna ia bukan satu yang dibolehkan dalam syarak. Yang bolehkan awak, syarak tak bagi. Syarak kena baca Quran dalam bahasa Arab. Jadi itu jelas kepada kita. Baik. Isu ini penting disebut sebab apa? Sebab mungkin ada kelompok-kelompok yang macam tu. Dan ada orang macam tu yang bersifat untuk menegakkan dia punya kefahaman. Sampai dia kata, boleh Quran baca bahasa Arab, boleh dibaca daripada bahasa Arab, tak ada masalah. Yang penting makna betul. Tak betul. Sekadar baca di luar daripada konteks tak masalah, bacalah. Tapi bila sebut bab solat, ibadat, ia mesti berbahasa Arab. Jadi sebagai keyakinan, jangan tuan-tuan rasa susah untuk bahasa Arab belajar, apalagi Al-Quranul Karim. Baik. Jadi hukum dalam konteks ini jelas, kata para ulama, tidak boleh baca Quran dalam bahasa lain, bahasa Arab, sama ada dalam solat atau di luar solat. Dalam solat pasti jelaslah. Luar solat pun. Sebab luar solat, walaupun kita tak sembahyang, kita baca Quran. Contoh Yasin wal Quranil Hisab akhir, sampai 83 ayat, sampai kepada penghujung surah, sampai surah lain. Kita baca Quran sebagai ibadat dah. Ibadat. Maka wajib dibaca dalam bahasa Arab baru dikira ibadat. Jadi oleh kerana itu, tidak sah kita baca dengan bahasa daripada Al-Quran dan kita kata ini ibadat, tidak ibadat. Itu macam biasa, macam baca berita perdana TV3 agaknya. Kalau itulah, pahala pun tak ke mana-mana, tak ada apa pun dapat. Bila baca Arab, kita baca, kita dapat pahala. Wallahualam. Itu saya benda tu clear, tak ada masalah. Ya, kecuali ada kalangan kita yang nak pertanggung jawab, Ustaz, saya dah diajar guru saya
boleh bahasa Melayu. Saya rasa tak boleh pertahankan benda yang tak ada kekuatan dipertahankan. Kalau ada lah orang pertahankan juga, saya boleh yakin itu ajaran sesat, luar daripada konteks yang ulama kita tegakkan, iaitulah bahasa Arab saja. Kalau oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik kata tidak sah baca dengan Al-Quran, kita nak angkat diri kita biar mereka. Siapa kita? Sedangkan para ulama salafun salah. Cuma Abu Hanifah tadi ada pandangan, adalah pandangan tertentu, tapi semua keadaan kita bincanglah. Dia pun orang alim, tapi bukan mana dia kata sah, dia kata boleh. Dia kata dalam keadaan kalau solat itu orang tu memang tak boleh langsung sah, tapi itu dalam suasana yang sempit. Kita ambil yang luas lagi, bukan yang sempit. Baik. Kemudiannya kita tengok kepada muka surat yang ke-80. Ini laju sikit ni, sebab saya nak pindah cepat sikit. Membaca Quran yang disepakati. Tonton yang ini pun saya tak nak bincang detail panjang, saya lompat saja. Tapi yang penting adalah dalam baca Quran ada 10 qiraat yang disepakati. Para ulama kita salafun salah. Kita dalam suasana hari ini, kita baca daripada Imam Nafi' yang ustaz kita ajar di Masjid Surau. Betullah, saya rasa dalam hal ini yang penting tuan-tuan belajarlah bacaan yang biasa dia ajar. Kalau tuan nak belajar ilmu Al-Quran, warash ke dan seumpamanya, saya rasa dalam situasi kita perlu, kita belajarlah bacaan yang biasa-biasa diajar guru kita. Yang biasa, tak perlu nak ambil bacaan warash ke, bacaan macam-macam yang banyak lagi. Bukan kita punya tugaslah. Sekarang kalau kita nak baca Quran, kita belajar dengan guru kita dalam keadaan bacaan biasa. Bacaan yang betulkan makhraj, ada sikit tarannum walaupun tak banyak, dan betulkan kita punya sebutan. Hukum hakam, tajwid, itu kita utamakan. Jadi yang kalau berbaki itu, saya rasa bukan medan kita. Kecuali lah puan-puan ini, qari-qari, ya, qari'ah, qari dan qari'ah, dengan tarannum, bayati, sikah, jarkah, macam-macam, itu hak lah. Tapi kepada kita orang awam ini, kita belajar apa yang kita dah ketahui, yang penting teruskan pembelajaran kita, supaya Quran kita baca dengan betul, dan ikut qiraat yang betul, menurut apa yang kita diajari oleh guru kita. Ini yang saya nak sentuh. Kemudiannya, yang kita nak sentuh sikit ialah, kita melazimi bacaan qiraat, itu yang kedua. Yang pertama selesai, ringkas. Yang kedua, melazimi bacaan qiraat. Maksudnya kita ikut apa yang kita pelajari. Kita belajar berguru kita sekian cara baca, ikutlah, ya, sekian cara baca, menurut sekian-sekian bacaan betul, kita ikutlah. Tak perlu kita nak melewati batas daripada apa yang diajar guru-guru tentang Al-Quran Karim. Kecuali tak boleh kalau kita memang seorang faqih, pakar, qari daripada Al-Quran, tak ada masalah. Itu hak kita untuk belajar. Kita bercakap orang awam kita ni. Sebab daripada perbincangan ni sebenarnya Imam Ghazali, Imam Nawawi, dia bercakap tentang konteks lebih besar pada itu lagi. Maksudnya pada orang belajar Al-Quran, yang faqih, yang faham Quran, qiraat, itu hak dia untuk belajar. Kita orang tidak sampai tahap itulah. Baik. Yang penting ialah di bahagian bawah. Yang ketiga tu, membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Ini kita kena perhati balik. Membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Kita maksud tuan-tuan, ada berapa surah? 114 surah. Bermula surah apa? Fatihah sampai kepada surah An-Nas. An-Nas balik pada Fatihah semula. Kemudian Fatihah, Al-Baqarah sampai pada An-Nas dan balik semula. Itu adalah di antara surah-surah Al-Quran secara turutan. Qat'i. Kita tak boleh ubah dah. Ya, jangan cari pasal nak ubah turutan. Itu merupakan suatu turutan yang telah sepakati sejak awal lagi, zaman sahabat lagi, dan ia seperti para ulama zaman sekarang sampai kiamat. Tak ada perubahan. Baik. Cuma di sini, cuba tengok dalam tulisan itu.
Membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Turutan mushaf daripada Al-Fatihah sampai Baqarah, kemudian penghujung An-Nas. 114 surah. Ulama berkata, cara yang paling utama ialah baca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Turutan mushaf. Elok dengan elok. Cara paling utama. Paling utama. Man afdal. Membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Maka seorang baca surah Al-Fatihah, kemudian suli dengan surah Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, dan surah-surah selepas itu mengikut sunan turutan sama, dibaca di luar di salat. Bahkan ada kalau ulama mazhab akan mengatakan, jika seorang baca surah An-Nas pada rakaat pertama, hendaklah membaca surah Al-Baqarah sebab surah Fatihah pada kedua. Makna dia afdal, kita bila kita baca Quran, kita mula surah ke surah. Dengar tuan-tuan ya, afdal. Salah ke saya baca ustaz pagi tadi surah yang ke-35? Habis surah 35 contohlah. Ya. Kemudian saya baca pula, saya dah masa saya baca surah yang ke-20. Salah ke? Tidak salah. Tidak salah. Pertama kita soal nak mengaji. Tak ada masalah. Tapi kalau kita ikuti surah ke surah itu lebih afdal. Sebab tu maka kita kena faham. Sebab tu kita dianjurkan sangat kalau boleh khatam Quran. Nak khatam Quran cara mana? Nak khatam macam mana tuan-tuan? Cara surah ke surah. Muka Al-Fatihah, buka Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Imran, kemudian sampai kepada An-Nas, baru dikatakan khatam Quran. Tapi kalau kita baca lompat-lompat, kita belum dikata khatam lagi tu. Khatam mana kita baca surah ke surah sampai tamat. Jadi afdal pada masa itu adalah kita ikut surah ke surah. Afdal. Kalau kita boleh amalkan, terbaik. Tapi ada ketika kita ni kita tak ikut surah. Kita baca dalam kadar kemampuan kita baca. So kita baca, pilih surah yang juzuk 30 dulu. Kemudian juzuk yang ke-12. Ada masa juzuk ke-10 pula. Ada peluang yang juzuk ke-9. Tak ikut turutan, tak ada masalah. Tapi kita kata afdal. Maksudnya lebih utama. Dan ulama kita sarankan sebab apa? Dua sebab. Ini disebutkan oleh para ulama dalam bicara mereka tentang kenapa kita minta utama. Dua sebab. Yang pertama ialah kita bila baca surah ikut turutan, itulah di antara sifat Al-Quran. Sebab Quran memang diatur macam tu. Jadi kita baca ikut turutan. Kita menghormati turutan asal Al-Quran, surah ke surah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah, bila kita baca surah ke surah, itu tanda kita disiplin dalam kita baca Al-Quran. Ini disebutkan ulama ni, bukan hadiah. Disiplin. Jadi kita baca Quran ikut surah ke surah. Lepas satu surah yang lain. Surah lain banget surah selepasnya. Sehinggalah lengkap. Itu nama disiplin. Ini terbaik. Ini terbaik. Tapi kita rasa kita tak mahu macam. Kita nak ambil surah tertentu. Tak ada masalah. Saya tekan kembali. Tak ada masalah. Bahkan dia bukanlah membatalkan bacaan dan tidak mengurang pun pahala kita dalam kita membaca Al-Quran Al-Karim. Jelas tuan-tuan ya? Dan ada ulama yang kata, demi untuk menjaga ketertiban surah Al-Quran ini, sampai tahap kalau kita baca kat pertama ni, ini cerita lah ni, tapi ini berpandangan. Kalau kita baca dalam rakaat pertama, kata semayang apa? Semayang maghrib lah katakan, subuh lah, kat salat subuh ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Fatihah. Habis Fatihah kita baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang kedua, kita patut kena baca Al-Baqarah sebab ikut turutannya. Jadi ulama kata itu yang utama. Tapi siapa boleh buat macam tu? Surah An-Nas bertukar surah Al-Falaq. Ya? Nak baca surah Al-Baqarah, jangan cakaplah, ya. Tapi kalau ikut peraturan, seafdal macam itulah. Jadi maknanya turutan surah tu kita perlu patuhi dalam satu dua keadaan. Tapi kalau kita tak patuhi pun tidak menjadi masalah dari sudut kita punya bacaan tetap dapat
pahala. Sebab kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, sebenarnya dalam isu Al-Quran ini yang utama ialah kita tilawahkannya, tak kira apa surah sekalipun, itu yang paling utama sekali. Tilawahkannya, apa surah kita baca, bacalah. Cuma dalam bab luar salat. Tapi dalam salat ada kaedah diajar ulama fiqh, kalau kita dalam salat, kalau kita mula dengan surah yang katalah kita mula dengan kata contohnya, puan-puan boleh faham ya. Kita solat, ini luar solat ni, dalam solat, luar solat tak ada masalah ni. Dalam solat kita sunatnya dan diminta kita untuk ambil sikap macam tu. Kalau kita baca dalam solat kita, contoh maghrib, lepas Fatihah kita baca surah apa? Surah Amma Yatasa'alun. Contohnya panjanglah tu, tapi tak apalah. Rakaat kedua kita kena baca surah yang makin turun ke bawah. Kalau kita mula surah yang di atas, yang lebih dulu, kita kena ambil surah keduanya, surah yang makin ke bawah. Dia tak boleh kita baca dalam surah salat maghrib, kata tadi contohnya, surah pertama tu baca apa? Apa ni, Qul Wallah. Kat pertama, Qul Wallahu Ahad. Kat kedua, pergi baca surah Al-Zalzalah. Tak kena. Tak kena. Dosa, bukan dosa tak berdosa. Quran bacalah. Tapi tak ikut urutan. Jadi kita kena baca surah yang paling ke bawah, kemudian daripada yang paling atas. Jadi kalau kita dalam bacaan solat maghrib tadi, mula dengan Al-Zalzalah, contohnya, Idza zulzilatil ardu zilzalah, pertama. Kedua, apa kita bacalah surah paling ke bawah. Apa dia? Contohnya, Qul Wallah, Idza ja'a nasrullah, yang terkemudian daripada surah itu. Itu aturannya. Jangan lompat. Itu kaedah. Tertib. Bahasanya tertib. Saya nak baca tertib, tak jumpa. Tak jumpa tertib. Tersusun. Tak tertib, betul tertib. Ya, itu kaedah dia. Jadi ini amalan yang kita kena raikan. Dalam hukum fiqh pun, afdal bagi imam kasut dia kena tahu. Jangan dia mula Fatihah, kemudian terus Qul Wallah. Kedua, dia baca surah Inna Anzalna, contohnya surah Al-Qadar, tak kena. Dahulukan Al-Qadar, kemudian kedua barulah nak pilih surah mana, silakan. Tapi paling terbawah, contoh surah Al-Fil ke Idza ja'a nasrullah, macam-macam boleh belaka. Baik. Itu kaedah yang kita kena tertib, kata Kak Salawah. Baik. Ini antara peringatan yang dibawakan para ulama kita tentang soal membaca Al-Quran menurut ketertibannya ataupun turutannya. Baik. Dalam solat, luar solat tadi, kita dianjurkan untuk ikut tertib juga. Tapi kalau tak ikut, tak ada masalah. Nak baca surah apa, bacalah. Tapi kalau ikut tertib, lebih afdal. Dan ni saya rasa lah, amalan ikut tertib ini lebih cakna. Sebab bila kita ikut tertib, kita akan kontrol bacaan kita hingga satu hari. Mungkin kita tengok, nak habis dah Quran aku. Dah masuk juz 28 dah. Lepas kita ikut tertib. Baca 20 ayat, 10 ayat, 1 page, 2 page. Satu hari kita akan tengok, masuk 29 dah tajuk juzuknya. Dah masuk 78 dah. Kesan daripada tertib itu. Jadi itu lebih afdal. Kalau kita buat, lebih afdal. Tapi kalau tak ikut, dia tidak mendatangkan apa-apa kesalahan dan tidak menyalahi dari sudut hukum bacaan. Ia dibolehkan. Yang penting baca. Kadang-kadang orang sebut macam itulah. Ya, saya start baca-baca ini, kadang-kadang bertengkar dalam bab ini. Tak bertengkar. Quran baca dengan hari-hari, tiap hari tak masalah. Jangan pula dibaca Quran sekali setahun. Ya, hanya Ramadan tak boleh macam tu. Baik. Itu antara rumusan di sebalik bacaan pada muka surat 80-81. Saya tak nak baca detail lah tuan-tuan ya. Baik. Kemudiannya, antara yang dilarang. Ini saya tak berlaku ni. Tapi disebut ulama sebut anda berlaku. Apa dia yang dilarangnya? Disebutkan bahawa dilarang kita daripada baca Al-Quran secara terbalik. Bermula akhir ayat sehingga awal ayatnya adalah dilarang dengan tegas.
baca terbalik. Ini satu amalan pelik lah. Ya. Baca Fatihah baca apa? Daripada waladhdallin sampai ke atas. Berlaku tak? Nabi larang. Satu disebut ke dalam satu hadis daripada Nabi bersabda, inna fulanan yaqra'ul qur'ana mankusan faqal dhalika mankusul qalbi. Riwayat sebut ada orang baca Quran terbalik, maka jawabnya itulah orang yang dibalikkan hatinya. Orang tu hatinya terbalik sama. Jadi ini disebutkan riwayat daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pentingnya ialah kalau ada amalan yang sifatnya baca Quran terbalik, boleh ke tuan-tuan nak try sekali? Tak payahlah. Bunyi pelik tak pandai kata kat Rasulullah, dan pelik bunyinya. Waladhdallin, kemudian pojok alhamdulillah. Jadi ini satu yang pelik. Cuma ada di sana ada disebutkan kaedah hafal Quran. Saya rasa, saya tak tahulah sebab saya pun tidak ada pengalaman di sudut itu, tapi saya rasa sesuatu yang pelik. So, bila kita baca mangkus terbalik, ia lebih mudaratkan dari sudut makna. Makna confirm tak boleh baca, tak boleh tak makna dah. Makna kan jadi berubah dah. Tapi kalau baca dengan tertib, maknanya akan jadi komplit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Cuba baca. Al-Alamin Rabbi Alhamdulillah. Kita dengar pun tak demam. Ya? Al-Alamin Rabbi Alhamdulillah. Segala puji Tuhan. Tak boleh terjemah pun. Jadi rosak. Jadi janganlah kita sampai tahap macam tu. Bila ada larangan ni, baru ada orang macam tu. Jadi orang-orang macam ni yang pelik ni, kita jangan jadikan sebagai ikutan kita lah. Saya bimbang juga sebab manusia kadang-kadang bila ada benda pelik-pelik, ada benda yang ikut pula. Yang tak pelik tak nak ikut. Ini perangai manusia. Jadi yang ini saya ingat tak berlaku macam kita. Kalau berlaku, ia jarang berlaku. Kalau ada pun syadz, agak tidak berlaku dalam banyak keadaan. Baik. Kan ia menghilangkan, tengok di sini, disebut oleh Imam Nawawi dalam muka surat 82 tu, tentang perihal baca Al-Quran secara terbalik. Bermula pada ayat akhir hingga awal ayat adalah dilarang tegas. Kerana ia menghilangkan sebahagian bentuk mukjizatnya dan hikmah sebalik tertib ayat Al-Quran. Bila baca terbalik, maka makna pun jadi terbalik. Rosak makna Al-Quran dan hilang kemukjizatan Quran. Kerana Quran turun sempurna bacaan ayat-ayat dan seumpamanya. Dan kata Ibn Abu Daud meriwayatkan pandangan pada Ibrahim An-Nakhai, Imam Malik mencelanya dan berkata ini merupakan satu dosa besar. Imam Malik seorang tokoh besar pada Imam Maliki, dia beri fatwa ini satu dosa yang besar. Atas apa alasan pun kita terima hakikat benda pelik jangan kita amalkan. Akhirnya kita tidak boleh mengamal benda yang tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini satu takrifan, satu penjelasan. Namun mengajak anak-anak daripada akhir hingga awal sama tak ada masalah. Contohnya, dia bukan baca Quran terbalik, cuma dia ajak anaknya daripada An-Nas, surah An-Nas, kemudian naik sampai hujungnya Al-Baqarah. Tak ada masalah. Dia ajak Quran betul. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kemudian ubah kepada baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu Falaq. Dia tak baca Quran terbalik. Tak ada masalah. Ajar anak kerana nak faham Quran pada awal surah kecil hingga besar, tak ada masalah. Itu tidak masuk dalam Quran baca terbalik. Itu biasa berlaku macam itulah. Hari ini pun anak kita hafiz Quran. Saya tahu sebab anak saya beradik tahfiz Al-Quran Karim yang SPM tahun ni. Mula-mula masuk tahfiz, mereka akan membaca surah juz 30. Kemudian ustaz akan pilih juzuk yang ke-27. Kemudian sampai masa pilih sekian. Al-Baqarah rupanya terakhir dah. Ini bukan mangkus, ini bukan terbalik ni. Mereka pilih surah-surah seawal itu untuk anak lebih faham, lebih mudah hafal, kemudian naik per surah yang lebih. Ini tak ada masalah. Yang masalah tadi ialah Quran terbalik. Baca dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin Rabbi Alhamdulillah. Jangan ulang 3 kali lah, 4 kali jangan tuan-tuan. Baik. Kemudian tajuk seterusnya sikit lagi. 82.
Ini yang lompat semua ini. Lompat sebab saya ingat kena lompat kadang-kadang ya. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Tengok mushaf. Ataupun tak tengok macam mana keadaannya. Ulama kita bincang. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih utama daripada bacanya dengan lintasan hati, kerana melihat mushaf merupakan hadiah, merupakan ibadah yang dituntut. Hati ni tuan-tuan, orang baca hati ni siapa? Orang hafal Quran lah. Orang hafal Quran tak ada masalah sebab Quran di dadanya. Dia ingat surah ke surah, ayat ke ayat. Bahkan orang yang hafal Quran dia akan nampak page 233 ayatnya sekian-sekian. Page 425 ayat sekian. Itu orang yang hafal Quran, yang pakar. Mereka tidak masalah. Yang kita bercakap orang macam kita ni, tengok mushaf lebih afdal sebab ia merupakan ibadat yang dituntut. Terimpulah kepadanya ibadat bacaan dan penglihatan. Sebab kata Al-Imam Nawawi sendiri dalam bicara lain, dia kata apa? Bila kita baca Quran, dua kelebihan menanti kita. Baca dan melihat. Kita baca ayat, tengok ayat. Dua kelebihan sekaligus kita dapat. Tak baca ayat pun tengok ayat, tak pahala dah. Tak baca lagi tu, tengok ayat. Surah apa tu? Surah Al-Mulk. Tak baca lagi. Dah tengok tu, dapat pahala dah. Tengok, baca pula, dapat dua pahala. Itu satu pandangan disebut Imam Nawawi. Disebutkan oleh para ulama yang lain. Al-Quran ini memang kalam Allah datang bentuk yang bertulis. Tidak akan Nabi SAW ada penulis wahyu? Ada tak? Ada. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu merupakan di antara wahyu Nabi SAW. Dan ramai tokoh-tokoh sahabat lain tulis wahyu. Atas pelepah tamar dengan atas apa tu? Kulit binatang tu dia panggil apa? Belulang. Yang dikeringkan, ambil dakwat, ditulis ayat-ayat. Datu bentuk tulisan. Bertulis. Jadi kata para ulama, bila kita tengok Al-Quran bertulis dengan baca, ia menggabungkan pahala yang lebih kuat, lebih jitu, lebih mantap. Batu kita dalam hidup ini, amalan yang utama ialah tengok mushaf. Timbul satu persoalan. Sekarang ni, orang tanya. Saya pun kena jawab sikit, kalau pun tak detail, wallahu alam, itu pandangan saya. Sekarang, Quran kita dalam phone. Saya pun dalam phone ada, puan-puan pun ada phone. Satu lagi, Quran secara mushaf, tak ada mushaf ke sini kan? Tak apalah kita mushaf Quran. Ini katalah mushaf Quran. Daripada juzuk pertama, 30. Yang ini pula phone. Phone kita buka. Kita buka phone kita, kita pun cari surah-surah, katalah contohnya saya buka sekarang ni, keluar Al-Fatihah. Fatihah. Antara yang ini dengan yang ini, mushaf ini, mana lebih aula? Pandangan yang saya kira kita kena terima hakikatnya lah. Kita letak belakang lah kalau mushaf tu kan. Form belaki, nampak adil sikit tak? Dia katalah Quran ni. Ini bukan Quran tapi buku saya, tapi Quran katakan. 30 juzuk. Pastilah memegang mushaf. Tengok mushaf lebih aula daripada memegang phone dan baca melalui phone masing-masing. Pasti aula. Sebab apa? Mushaf adalah kitab yang bersifat kita pegang, kita jamah dan tengok nas secara detail. Yang ini tak ada pahala Ustaz. Lain, dapat pahala juga. Cuma daripada sudut ke kita punya dengan Quran ni, yang ni kita nak kena ada wuduk di tempat yang agak terbaik, waktu dan ketikanya. Nak baca Quran bukan boleh baca di atas kenderaan mudah-mudah begitu, ya. Tapi kalau yang ini tak ada wuduk pun tak ada masalah. Nak baca di lokasi mana-mana pun boleh. Syarat jangan tanda sudahlah. Tengah driving jangan baca.
Maksudnya ketika terawih lah dalam kenderaan dah masa bukan, tapi ada orang baca Quran, isteri tolong beli saya, contoh suami tolong beli saya, kita buka Quran phone kita, pahala dapat juga. Tapi ibarat kalau pahala 100%, yang dapat 60%. Agak macam saya letak peratus tu bukanlah segala-gala, tapi bermakna kalau kira compare peratusnya, yang ini 1% dengan mushaf kita pegang, kita berwuduk, yang ini kita pegang phone saja, wuduk tak ada, memang tak ada wuduk pun tak perlu pada masa itu. Yang ni kalau dapat 100%, yang dapat 60%. Itu angka yang saya letak bukan segala-galanya, mana kurang daripada ni. Yang penting, yang ni pun boleh kita buat dan kita buat, yang ni kita buat. Yang tak betul, langsung tak baca. Quran pun tak pegang. Dalam phone pun tanya dia, ada Quran phone? Tak ada. Yang ada apa? Semuanya cerita-cerita saja. Ini jenayah betul lah. Jadi kita ni tuan-tuan, adillah kepada Al-Quran. Ada masa kita bermushaf, kita di rumah contohnya, perempuan di rumah, masa di pagi-pagi di rumahnya, apa salahnya, apa masalahnya, ambil wuduk, pegang mushaf, baca 2-3 surah, 1-2 surah dalam kadar masa kita ada. Lebih afdal daripada kita santai di rumah ni, santai di phone juga, letak phone sekejap, ambil wuduk, pegang Quran. Jadi kita kena adil dengan Al-Quran. Ada ketika kita pegang mushaf dan baca pada mushaf, ada masa kita daripada phone bacaan kita, daripada iPad kita macam-macam. Itu keadilan namanya. Boleh tahu fahamnya? Jadi kalau ikut afdal, yang lebih afdal, lebih utama daripada baca daripada phone. Cuma phone ni untuk memudahkan. Hari ini kita kena syukur jugalah dengan adanya sistem melalui teknologi moden macam ni, memudahkan urusan kita. Sesambil kita duduk di luar rumah atau kenderaan, kita ke mana-mana, boleh baca Quran. Walaupun tidak banyak pun boleh baca. Dan mushaf ini kan nak kilik bukan mudah. Kena pula wuduk habis, kita nak buka Quran, kena wuduk dulu macam-macam. Di rumah, bagi saya lah, lebih afdal kita guna Al-Quran daripada kita guna phone. Tempat lokasi yang mudah kita baca Quran secara, mesti kita ambil kesempatan itu. Wallahualam. Boleh ya? Janganlah pula kita kata tak ada pahala langsung. Pahala besar di sebalik phone yang kita ada tuan-tuan. Banyak pahala. Dia bukan saja Quran. Saya sebut terang-terang, bukan Quran saja. Di sinilah adanya kitab-kitab kita boleh masukkan. Melalui hadis Nabi kita boleh masukkan macam-macam. 1001 makna ni daripada phone kita ni untuk dapatkan pahala rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Itu antara apa yang disebutkan daripada kitab ini, muka surat yang ke-82, iaitu kita melihat mushaf Al-Quranul Karim. Lebih utama. Baik. Bagi orang yang tak melihat mushaf Al-Quran, apa kata mereka? Dalam hal ini, bagi orang yang qari, yang hafiz Al-Quranul Karim, yang memang dalam dada Al-Quran, lintasan hati mereka itu sebenarnya, setengah ulama kata, seolah sama dengan mereka membaca Al-Quran secara bermushaf. Sebab apa? Lintasan mereka itu sama dengan ayat Al-Quran. Mereka ada kekuatan. Tetapi tetap lebih utama juga bagi orang-orang yang Quran dalam dada pun pegang mushaf pada masa-masa yang tertentu untuk membaca, tadabbur makna dan melihat ayat Al-Quran dengan secara fizikal, bukan lintasan semata-mata. Walaupun mereka orang hafiz, tapi biasa orang hafiz, kuat mereka ada, mereka boleh lakukan. Baik. Penghujungnya, dalam 3 minit terakhir ni, saya post pada program apa ni, ada recording di TV Hijrah. Tuan-tuan sekalian, membaca Al-Quran secara berjamaah. Kelebihan, orang-orang baca Al-Quran secara berjamaah dan mendengar bacaannya serta menerangkan fadilat. Baik. Hal ini saya akan sebut nanti, cuma ringkas bicara saya ialah kita diminta sangat untuk membaca Quran secara berjamaah. Bahkan Nabi angkat dalam banyak hadis tentang kelebihan membaca Quran secara berjamaah. Contoh hadis sebagai contoh, ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat bihil malaikatu. Ini hadis panjanglah. Mana-mana orang yang duduk ingat pada Allah dalam keadaan baca Quran beramai-ramai, malaikat akan datang kepada mereka, rahmati mereka dan minta doa bagi mereka. Saya sebut ini
Sebab membaca Quran berjamaah ini satu di antara amalan yang penting disebabkan 3 perkara. Yang pertama, bila kita baca berjamaah, kita akan ikat hubungan pahala secara jama'i. Duduk kita 10 orang katakan, 3 orang lah, 10 ramai, 3 orang katakan, 3 orang saja. Kita ikat pahala secara jama'i. Kita dapat, dia dapat, kawan tu dapat. Bagus. Yang keduanya ialah, bila kita baca Quran berjamaah, akan ada di sana pelajaran tak langsung pada bacaan itu. Daripada seramai 6-7 orang itu, ada yang baca lebih bagus, baik. Taranumnya ada sikit sebanyak, dia punya makhraj pun betul, hukum hakam betul. Kita belajar tak daripada orang tadi? Daripada seorang 2, mungkin 3-4 orang. Bacaan betul, kita belajar. Yang ketiganya ialah, kita boleh ambil sikap untuk tegur-menegur atas apa kesalahan berlaku. Itu kelebihan berjemaah Quran. Baca salah tu kalimah oi. Contohnya, itu idgham ma'al ghunnah. Kalau baca tak ada ghunnah pun. Ini contohnya. Jadi ada teguran tak? Menyebabkan dengan kekuatan tadi, kita akan betulkan mana yang salah, mana yang kita betulkan. Ada 3 kelebihan. Menanti dan menyebabkan berjemaah itu lebih afdal dalam banyak situasi. Wallahu alam, itulah sekadar untuk hari ini. Kita akan sambung nanti dengan tajuk yang sama pada akan datang insya-Allah. Akan datang dah masuk Ramadan ke? Dah, Kak Salwa? Dah masuk dah? Dah masuk dah? Okey, tak apalah, kita kira macam mana. Kita sambung saja ataupun apa, tengok keadaan. Tajuk Ramadan, tengok. Itu yang penting ialah duha Ramadan, ada kan? Ada. Teruskan. 10.30. Okey. Tak lewat tu. 10.30 tak lewat lah tu ya. 10.30 pun tak perlu buka puasa lagi kan? Tak usah lagi ya. Puasa petang. Okey. Baik. Itulah sekadar pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan sampai mesejnya. Amin ya rabbal alamin. Jaga diri, jaga SOP, banyakkan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita beri Allah kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran bertapak dalam hati sanubari kami. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran berada dalam hati jantung kami. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Cahayakan hati kami dengan Al-Quran. Allahumma ahyina bil Qur'an. Hidupkan kami bersama Al-Quran. Wa amitna bil Qur'an. Dan matikan bersama Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.